sebagai Jafar. Nak kenal Jafar ni apa? Senang tuan-tuan. Jafar ni, kalau orang lain semua duduk bersila, dia seorang saja yang pergi lunjuk kaki. Tu nama Jafar. Orang lain semua duduk bersila, dia pergi angkat kepala lutut dia. Jenis kalah judi duduk. Itu nama Jafar. Jafar ni apa? Orang duduk, dia berbuat sambil berdiri. Itu tanda orang Jafar. Kita duduk, dia berbuat tu sambil berdiri. Sepatutnya bila kita bercakap dengan orang duduk, kita kena duduk. Dia ada orang duduk, dia berdiri sambil cekak pinggang. Jadi ke malam ni, jadi apa? Kita tengok macam tu dia. Dia tengok macam tu. Kita tengok dia macam ni. Jadi apa? Malam ni ada ke retro cerita combat 12.5? Itu tanda-tanda orang Jafar. Orang yang seorang duduk, seorang berdiri. Dalam adat Islam, kalau seorang duduk, kena duduk. Kalau seorang berdiri, dua-dua kena berdiri. Ini adab. Tapi bila tuan-tuan tak erti adab, punca tak erti adab ni Pak Syed, tak bercampur dengan orang. Pi kenuri kahwin ke, kenuri doa selamat, orang tak bagi makan, dia makan dah. Doa tak ada habis, dia makan dah. Tak ada orang balik, dia balik dulu. Tak masuk dalam rumah, tak panggil kenuri pun dia sampai. Ini Jafar. Jenis tak campur, tak bermasyarakat, jenis tak erti adab, dipanggil badiah. Tuan-tuan lepas subuh 5 orang duduk di masjid, 5 orang duduk menyembah baca Quran ke apa, sementara nak balik datang satu budak muda jemput kita pergi rumah dia untuk buat doa selamat. Ayah jemput pakcik tu imam 5 orang ni mai ke rumah ada doa selamat. Tok imam kata, kenapa ayah kamu tak jemput? Ayah sidang makan, kalau dia jemput siapa nak hidang? Jomlah pergi. Kita pun start motor pergi. Elok keluar je pintu pagar, datang satu hamba Allah naik motor juga. Mana tu imam? Kenuri hamba Allah ni jemput di hujung sana tu. Rezeki saya. Siapa jemput dia? Dia boleh kata rezeki saya. Dia pula pederah naik motor, potong tu imam. Dia dulu sampai dulu. Sampai di rumah orang Kenuri tu, dia naik atas dulu. Tak apa, dia ramai lah. Tak mana nak angkat nasi ni. Dia buat kelang kabut. Pergi ke dapur angkat nasi. Tercengang-cengang orang tua ni. Siapa pula ni? Dia pergi angkat jang. Dia pergi ambil tisu lah apalah. Kalau ikut hukum, orang ini dijemput pergi ke Nuri tanpa izin. Maka tuan imam ke siapa 5 orang tadi ni, sebelum masuk dalam rumah, bagi tahu kepada tuan rumah. Bagi tahu pada tuan rumah, Tuan Haji, kami dijemput 5 orang. Nuhak dalam rumah, nuhak tengah duduk hidang tu kami tak kena jemput tu. Dia jumpa tengah jalan, dia ikut. Jadi saya minta izin lah untuk masukkan dia sekali dalam jamuan. Tuan yang dijemput tadi mesti minta izin pada tuan rumah untuk dapat kebenaran membenarkan dia masuk. Kalau tuan rumah kata silakan, saya tak kisah, kebetulan nama saya pun Aiman, silakan tak apa. Tapi kalau tuan rumah tu kata, oi tak boleh, saya tak izinkan, maka wajib yang seorang yang tak diundang tadi, sila beratur keluar, sila beredar keluar. Tetapi syarat menetapkan, tuan rumah yang nak membenarkan orang tak diizin masuk tadi masuk, hendaklah dia selamat daripada perangai Jafar. Kalau dia pakaian kotor, kalau dia tak reti adab majlis, kalau dia merosakkan majlis, kalau dia merosakkan makanan, kalau dia makan tak beradab, maka jangan diberi dia masuk, suruh dia balik. Berhak atas tuan rumah. Sebab dia Jafar. Yang 5 orang ni semua tak merokok, dia seorang je merokok. Minta maaf saya rokok ni. Duduk buang pula dalam gelas tu. Gelas tu kopal ke klorok ke apa dia ni. Dia habu rokok ya. Isteri kawan tu tengoklah, habislah aku punya gelas cawan tu. Ini dipanggil sebagai Jafar. Pasal apa Jafar jadi macam ni? Kerana tak pernah campur dengan orang, tak nak belajar tentang ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan. Yang kedua, nak kata Nabi, wa man ittaba'as sayd ghafalah. Siapa-siapa yang suka mengusir perburuan, siapa-siapa yang suka berburu, kata Nabi, orang ni jadi lalai, ghafalah. Tabiat suka berburu, bukan tak bagus, tapi tabiat ni kalau tak dijaga betul-betul, nanti dia jadi lalai. Duk denak burung, buh burung, 2 ekor burung buh dalam 2 sangkar, duk tengah-tengah badan, duk pikat burung. Dia menyorok balik belukah, nunggu berjam-jam, nunggu.
Dia tak sedar yang sebelah dia pun ular duk nunggu dia juga. Serta menunggu je. Berjam-jam nunggu tuan-tuan. Baca Quran pun tidak, berzikir pun tidak, semayang pun tidak, bagi makan anak-anak pun tidak. Kerja berburu. Bukannya benci, tapi Nabi kata kalau tak jaga betul-betul akan membawa kepada sifat ghafalah, sifat cuai. Ya, makanan tak dapat, binatang tak dapat, perburuan tak dapat. Jadi buang masa ya. Lebih baik pergi ambil duit, pergi beli ikan di market. Besar mana muadah. Tapi tak, dia sanggup berjam-jam, kadang berhari-hari. Anak tak bagi makan, isteri tak kisahkan, apa pun dia tak kisah. Yang dia kisah minat ke ikan. Sedangkan ikan tu boleh dibeli di market, di pasar. Dengan jimat masa dan sebagainya. Sebab itu Nabi sebut di sini, orang yang suka berburu ni akan jadi lalai daripada beribadat. Dan kata Nabi, waman ata abwab sultan iftan. Siapa-siapa yang mendatangi pintu-pintu pemerintah, maka dia akan difitnah. Bila dia yang exposekan diri dia untuk dilantik, dia menonjolkan dirinya supaya dipilih, dia yang berbaik-baik dengan pemerintah, nak dapat pangkat, jawatan dan harta, maka orang macam ini tidak akan boleh buat apa-apa kepada pihak penguasa. Nak tegur tak boleh, nak nasihat tak boleh, nak apa pun tak boleh. Yang bolehnya abang baca doa je. Ini yang kita duk baca sekarang ni, bab kita baca ni, bab ni lah. Bab yang pergi ketuk pintu rumah pemerintah ni. Apa jawatan bagilah, apa pangkat bagilah, apa pingat bagilah. Bila dah bagi semua, kunci mulut, zip. Bukan setakat zip aja, boh pedai ayam tu. Ayam ni yang banyak berlaku. Kalau dijemput tak apa. Kalau diundang tak apa, kalau diminta silakan. Yang tak maunya waman ata. Ata ni maknanya pergi. Pi menonjol-nonjol, pi minta-minta, duk expo lah apa semualah. Akhirnya dia takkan boleh buat apa-apa. Kereta dia orang bagi, rumah dia orang bagi, duit ringgit dia, gaji dia orang bagi. Akhirnya bila dia nasihat, dia bimbang, hilang kenderaan, hilang harta, hilang pangkat, hilang nama. Daripada hilang, baik dia diam. Dia takkan hilang benda-benda tadi. Yang inilah yang disebut oleh Nabi SAW dan dihuraikan kita pada malam ini. Mendiamkan perkara-perkara yang hak tak kala diketahui akan dia. Baik, sesungguhnya ini satu perkara yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu